Selamat petang, salam sejahtera. Apa kabar kamu semua? Bongkar, jangan tak bongkar, bongkar sampai terlondeh. Aku nak ucapkan terima kasih kepada semua pengikut channel aku ini yang suka memerhati politik. Kita bukan sekadar nak menjadi pengundi, tapi kita juga mau bersuara, melontarkan pendapat kita dan sebagainya. Bagi mereka yang menganggap bahwa saya adalah penyokong kepada parti-parti kerajaan tertentu, sebenarnya tidak. Saya adalah pemerhati politik yang bebas. Kita akan mengulas mana yang perlu, kita akan mengulas mana yang penting. Perkara yang kita nak ulas, yang kita nak londehkan petang ini adalah tentang pilihan raya. Bukan pilihan raya, tapi tentang jawatan timbalan Perdana Menteri. Baru-baru ini hangat juga diperkatakan tentang perjanjian di antara Muhyiddin Yassin dengan Ismail Sabri Yaakob melibatkan jawatan timbalan Perdana Menteri. Sehingga ada dalam kalangan pemimpin UMNO tampil secara terbuka mengatakan beliau tidak tahu tentang kewujudan perjanjian tersebut. Antaranya adalah Sahrir. Sahrir mengatakan beliau tidak tahu mengenal tentang perjanjian tersebut. Bahkan orang kuat dalam Parti Perikatan Nasional sendiri, yaitu Presiden PAS, yaitu Datuk Hadi Awang, turut menyatakan bahwa tidak ada keperluan untuk melantik timbalan Perdana Menteri sekarang, dan beliau juga sendiri mengatakan tidak tahu tentang perjanjian tersebut. Dan baru-baru ini pada Sabtu yang lepas kemarin muncul satu bukti yang tidak boleh dinafikan lagi, yaitu apabila Ketua Setiausaha Politik Perdana Menteri pada waktu itu, yaitu Marzuki, telah pun menyatakan bahwa wujud perjanjian tersebut yang mana beliau sendiri mengurusnya dan di hadapannya ditandatangani dengan dua saksi, seorang daripada UMNO, Menteri UMNO, dan seorang lagi daripada Menteri Bersatu. Bermakna boleh terima dan kita kata memang wujud perjanjian tersebut. Soal wujud atau tidak perjanjian itu sudah menjadi perkara yang kedua sekarang. Perkara pertama sekarang adalah Ismail Sabri Yaakob patut memberikan respon dengan segera, membuat keputusan dengan segera, dan jangan biarkan isu ini makin hari berlarutan dan makin menyusahkan pentadbiran beliau. Ditambah lagi dengan desakan demi desakan, himpitan demi himpitan, kecaman demi kecaman, bukan sekadar daripada parti pembangkang, musuh politik Ismail Sabri Yaakob, bahkan juga daripada netizen dan rakyat sendiri. Dan daripada parti UMNO sendiri dan Barisan Nasional sendiri yang menuntut Ismail Sabri Yaakob tampil bercakap sendiri tentang isu ini. Karena sehingga sekarang, saya tak pastilah kalau saya tidak jumpa tentang isu itu, tapi sampai sekarang kelihatannya Ismail Sabri Yaakob belum lagi memberikan apa-apa kenyataan media terbuka ataupun bertulis tentang hal ini. Petang ini kita nak cadangkan dua perkara, yaitu untuk meredahkan kepanasan politik berkaitan dengan timbalan Perdana Menteri ini. Apa kata Ismail Sabri Yaakob cepat-cepat menyelesaikan isu ini, bukan hanya memberikan kata ataupun kenyataan mengiyakan atau tidak, tetapi untuk meredakan keadaan ini. Aku mencadangkan sesuai dan sependapat dengan seorang penulis blog, yaitu Sabudin. Beliau mengatakan apa kata kalau Ismail Sabri Yaakob mencadangkan saja, melantik saja dua timbalan Perdana Menteri bagi meredahkan keadaan yang makin hangat ini. Mungkin Anda tidak setuju dengan pendapat kami ini, tapi pada pendapat saya inilah hujah yang terbaik bagi memenangkan dua-dua pihak. Satu menjadi sejuk, yang satu juga menjadi sejuk. Ismail Sabri Yaakob patut melantik dua timbalan Perdana Menteri, walaupun ramai yang mengatakan saat ini tidak sesuai melantik kerana waktu yang sudah singkat sebelum PRU 15 diadakan. Tetapi ingat, harus kita meredahkan keadaan. Dan ada banyak perkara mekanisme yang harus dibuat. Perkara pertama, lantikan dua timbalan Perdana Menteri ini mestilah daripada UMNO seorang dan daripada Bersatu seorang. Timbalan Perdana Menteri daripada Bersatu dicadangkan adalah sama ada Setiausaha Agung Bersatu, yaitu Hamzah Zainuddin, ataupun timbalan Presiden Bersatu sendiri, yaitu Faizal Az-Zumu, ataupun
lantikan ahli Majlis Kerja Tertinggi Bersatu Azmin Ali. 3 pilihan ini boleh menjadi timbalan Perdana Menteri. Ramai mungkin yang berminat dengan Hamzah Zainuddin, karena Hamzah Zainuddin daripada Menteri Kementerian Dalam Negeri, manakala Faizal Azumu pula adalah Menteri Belia dan Sukan, manakala Azmin Ali pula adalah MITI. 3 ini daripada kalangan kabinet. Bermaksud kalau dilantik salah seorang daripada mereka, tidak akan berlaku peningkatan kos baru di dalam gaji, allowance dan sebagainya, karena mereka terdiri daripada kalangan kabinet sendiri. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, adakah rakyat akan terima 3 pribadi ini? Faizal Azumu mempunyai rekod buruk apabila kalah dalam undi tidak percaya sebagai Menteri Besar di Perak. Manakala Hamzah Zainuddin pula mempunyai rekod buruk apabila berpindah daripada parti ini ke parti ini. Dengan kata lain, mereka selalu menyatakan bahwa dia adalah 24 parti. Dan yang paling teruk pula adalah tentang Azmin Ali. Adakah mereka akan diterima? Azmin Ali akan diterima oleh rakyat? Karena Azmin Ali benar-benar terkenal dengan 2 gelaran pengkhianat, lompat parti daripada PKR kepada Bersatu, dan juga telah menjadi perancang utama, antara perancang utama kepada langkah Sheraton yang membawa kepada kejatuhan Pakatan Harapan, sehingga menyebabkan huru-haranya negara punya politik sehingga ke hari ini. Itu semua rentetan daripada langkah Sheraton. Manakala pilihan daripada Parti UMNO untuk menjadi timbalan Perdana Menteri pula adalah Mahazir Khalid. Mahazir Khalid adalah menteri dalam kabinet Ismail Sabri Yaakob sekarang, manakala beliau juga adalah naib presiden UMNO. Jadi kalau Ismail Sabri Yaakob memilih Mahazir Khalid sebagai timbalan Perdana Menteri, secara tidak langsung Ismail Sabri Yaakob memperlihatkan beliau sedang melantik mengikut hierarki dalam parti, dan tidak akan ada lagi orang yang akan sengsong-sengsong cakap sini sana, kerana beliau telah mengikut hierarki politik Parti Barisan Nasional. Pada pendapat saya, sekiranya dia 2 Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri ini dilantik, maka suhu politik Malaysia akan lebih mereda dan mengurangkan kos kerana mereka daripada kalangan kabinet sendiri. Tak pastilah kalau kluster mahkamah mempunyai cadangan lain untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Adakah mereka akan mencalonkan Ahmad Maslan atau mencalonkan terus Zahid Hamidi? Tapi kalau Zahid Hamidi yang dicalonkan agak janggal, kerana Presiden UMNO pula menjadi timbalan Perdana Menteri, manakala naib presiden yang di kedudukan ketiga dalam parti UMNO hanya pula menjadi Perdana Menteri. Ini sesuatu yang tidak boleh diterima. Terpulang pada anda, apa pendapat kamu? Adakah kita perlu timbalan Perdana Menteri, dan adakah Malaysia akan ada timbalan Perdana Menteri esok? Ataupun timbalan Perdana Menteri ini hanya tinggal jadi retorik? Dan kalau ini benar berlaku, kita akan melihat sejarah Malaysia berlaku 2 timbalan Perdana Menteri dilantik di Malaysia. Sekian dulu ulasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.